Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan berkenaan dengan BCD kepada 7 segmen ataupun lebih dikenali sebagai binary coded decimal, dan terdapat dua lita ataupun dua problem yang akan diselesaikan dalam pembentangan ini, di mana ini adalah digital counter circuit dan juga digital word generator. Okey, seterusnya. Sebelum kami meneruskan pembentangan, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu saya sendiri, Hysyamuddin Hamdan, bernombor matrik CB190034. Kemudian Muhammad Akmal Zahran bin Muhammad Rizan, CB190011. Seterusnya Nurul Husna binti Mazni Faizal, CB190071. Dan juga pensyarah yang dihormati iaitu Profesor Madya, Teknologis Dr. Saiful Izam bin Putih. Baiklah, seterusnya. Okay, baiklah. Di dalam pembentangan kami terdapat 6 konsep yang kami akan tekankan, di mana yang pertama ialah pengenalan. Yang kedua, operasi pembangunan lita. Yang ketiga, pengujian. Keempat, keputusan. Kelima, perbincangan. Dan yang terakhir sekali ialah kesimpulan. Baiklah. Saya akan menerangkan mengenai pengenalan. Di dalam ini terdapat 3 pengenalan yang saya akan terangkan, iaitu yang pertama mengenai digital counter circuit, di mana digital counter circuit ini adalah satu lita logik sejajar yang mempunyai isyarat input jam dan sekumpulan isyarat keluaran yang mewakili nilai kiraan integer. Okey, jadi kiranya pada setiap tepi jam yang layak, lita ini akan menambah ataupun menyusut bergantung kepada reka bentuk lita tersebut. Seterusnya bagi digital word generator, di mana digital word generator ni adalah satu komponen elektrik ataupun perisian yang menjana rangsangan elektronik digit. Rangsangan elektronik digital ni adalah sejenis bentuk gelombang elektrik yang berselang-seli antara dua voltan standard yang sebadan dengan dua keadaan logik. Contohnya seperti keadaan rendah, keadaan tinggi, kosong dan satu. Okey, seterusnya adalah pengenalan mengenai 7 segmen. Di mana 7 segmen ini adalah satu bentuk peranti paparan elektronik yang akan memaparkan angka perpuluhan yang merupakan alternatif kepada paparan dot matrik yang lebih kompleks. Okey, baiklah, seterusnya bagi operasi pembangunan lita. Okey, di sini terdapat 6 operasi, di mana yang pertama sekali ialah kami akan menentukan komponen yang akan digunakan. Seterusnya mengenal pasti sambungan bagi VCC dan GDN iaitu ground. Yang seterusnya ialah mengenal pasti sambungan kaki dan menyambungkan lita tersebut. Okey, selepas itu kami akan membuat semakan mengenai penyambungan lita yang telah dilakukan dan seterusnya menjalankan simulasi bagi lita tersebut. Baik, seterusnya yang ketiga ialah pengujian dan juga keputusan lita 7 segmen anode. Baik, seperti yang kita dapat lihat, okey, sambungan pada yang pertama sekali bagi lita ni kita menggunakan ground dan seterusnya kita akan menyambungkan kepada clock voltage, di mana clock voltage itu kita menggunakan 10,000 Hz dan juga 5 volt. Dan kemudian kami sambungkan kepada decoder counter yang mana dia menggunakan 74L S90D untuk U1 dan juga U2. Di sini kita menggunakan dua decoder. Kemudian kita menyambungkan kepada ground. Okey, baik. Seterusnya kita akan pergi ke U4 dan juga U5. Di mana U4 dan U5 ni dia BCD kepada 7 segmen display. Di mana dia menggunakan 74LS47D. Pun ada dua juga. Kemudian kita sambung kepada perintang. Di mana perintang ni kami memilih 10 ohm nilainya. Dan kemudian kita sambungkan kepada display pada U7 dan juga U8. Baik, seterusnya. Ya, seperti yang saya cakap tadi, di sini kita membuat perbandingan dengan menukarkan nilai pada frekuensi. Di mana pertama sekali kita menggunakan frekuensi sebanyak 10 Hz, kemudian kita menggunakan kepada 10,000 Hz untuk dapatkan nilai display pada 7 segmen. Jadi ini adalah hasil keputusan lita anode. Apabila kita runkan simulation ni, di sini kita dapat lihat yang 7 segmen di atas lebih laju daripada yang bawah, di mana ia merupakan satu kitaran daripada 0 sehingga 9 di atas,
Di bawah ni dia akan jadi 1 saja. 0 sampai 9 kan, dan di bawah 1. 0 sampai 9, lepas tu di bawah ni akan bertukar menjadi 2 dan seterusnya. Di sini kita menggunakan 10 ohm. Kesemuanya 10 ohm untuk perintang. Baik, kita pergi slide seterusnya. Saya serahkan kepada Hisham. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan. Seterusnya merupakan pengujian dan juga keputusan bagi litar 7 segment common cathode, di mana ini merupakan pembangunan bagi 7 segment common cathode, di mana litar yang ini ianya lebih ringkas daripada litar 7 segment common anode, di mana hanya memerlukan wood generator, IC 7448N, kemudian 7 segment common cathode, dan di samping itu bekalan oleh VCC adalah sebanyak 5 voltan. Bagi perintang pula 30 ohm dan juga ground. Baiklah, next slide. Okey, seterusnya frekuensi litar 7 segment cathode diubah bagi mendapatkan bacaan yang baik. Okey, maksud ayat di atas adalah sebenarnya bagi litar yang asal, kami mendapati bahawa frekuensi bagi litar yang asal adalah agak tinggi. Oleh itu, bacaan yang dipaparkan oleh 7 segment cathode ni mendapatkan bacaan yang sangat laju dan sukar ataupun susah untuk dilihat. Oleh itu, kami mendapati dan kami cuba untuk menyelesaikan masalah di mana kami cuba untuk muka pada bahagian wood generator dan mengubah frekuensi daripada nilai yang agak tinggi kepada nilai yang dikendakilah, iaitu sebanyak 10 Hz sahaja. Dan di mana pada frekuensi 10 Hz ni, hasil daripada paparan 7 segment cathode akan mendapati ianya lebih stabil dan juga lebih senang untuk dilihat. Baiklah. Bagi litar yang kami gunakan kontrol ataupun cycle, di mana kita boleh setting pada bahagian kosong tu adalah set untuk initial position. Manakala pada set final position kami menetapkan pada angka 9. Oleh itu, sekiranya 0 sehingga 9 telah habis kitarannya, ia akan balik semula ke kosong. Okey, baiklah. Terus ni adalah bagi bus merupakan litar ataupun pengujian yang dilakukan sekali jalan saja, di mana dia tidak akan berlaku kitaran. Terus ni adalah bagi bahagian step. Bahagian step pula di mana setiap kali kita hendak melakukan pengujian ataupun kita nak run bagi multisim tersebut, ianya cuma akan berlaku sekali saja. Sebab itu ianya dinamakan sebagai step. Okey, baiklah, seterusnya. Okey, berikut merupakan video pengujian bagi 7 segment cathode. Di mana seperti yang saya beritahu tadi, berikutan frekuensi yang agak tinggi bagi paparan 7 segment cathode, kami mengubah ataupun setting semula angka frekuensi kepada 10 dan berikut merupakan hasilnya. Kita boleh lihatlah di dalam keadaan cycle, di mana setelah habis kitaran dari 0 sehingga 9, ianya akan balik semula kepada kosong. Okay, next slide. Okey, berikut merupakan hasil keputusan litar bagi cathode, di mana ianya akan bermula daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya 6, 7, 8 dan 9. Ianya bagi 7 segmen litar cathode yang telah dipaparkan, ianya bergantung kepada penggunaan kita, sama ada kita nak setting ataupun ubah angka kepada angka yang kita nak. Macam kami daripada 0 sehingga 9 saja. Okay, baiklah. Okey, tadi seperti yang telah diterangkan merupakan pengujian dan hasil keputusan bagi litar anode dan cathode. Jadi untuk perbincangan seperti yang kita tahu, untuk litar anode, bagi mengawal kelajuan pada paparan 7 segmen, frekuensi boleh diubah mengikut kesesuaian seperti yang telah dilakukan tadi, di mana kami menukar daripada 10 Hz kepada 10,000 Hz. Okey, bagi yang litar cathode, perubahan boleh dilakukan pada IC 7448N dan word generator.
Okey, bagi kesimpulannya dekat sini terdapat perbandingan di antara IC 74LS47D dan IC 7448N di mana IC 74LS47D ini digunakan pada litar yang menggunakan common anode. Litar ini akan berfungsi ataupun aktif sekiranya output keluaran yang kita letakkan berada pada keluaran yang lebih rendah. Okey, bagi litar anode, litar kathod pula, IC 7448N digunakan untuk litar common cathode di mana litar common cathode ni akan aktif pada keluaran yang tinggi sahaja. Baiklah, sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.